Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahbihi ajma'in wa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin alaihim wassalatu wassalam wa ila hadrati jami'il awliya wassalihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa ila hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa ashiratina wa mu'allimina wa lahum huquq alaina. Syabulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Perempuan yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kepada Allah SWT karena hari ini Allah bagi kita berbagai-bagai jenis program, berbagai-bagai jenis upacara, semuanya menjurus ke arah ketakwaan. Kita sudah masuk hari ini 15 Ramadan. Malam ni kita bertarawih, mula dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, mula membaca doa qunut. Bermula dalam malam ini. Bermakna ada lagi 14 hari. Hari ini 15, lagi 14 hari. Raya kata. Sahabat-sahabat dulu bila dekat nak raya, mereka menangis, ngobak, tengok Kau kenapa? Karena segala fadilat-fadilat bulan ini akan tamat. Tak ada lagi setinggi-tinggi itu ganjaran yang Allah sediakan. Karena Ramadan ini kata Allah dalam hadis qudsi, fa innahu li, sesungguhnya puasa itu aku punya. Wa ana ajzi bih, dan aku lah yang menentukan berapa banyak ganjaran yang aku nak bagi pada mereka-mereka yang berpuasa. Nah, di bulan ini puan-puan, jangan buat dosa lah. Apa saja kita buat merupakan pahala. Kalau kita puasa, tidur pun dapat pahala. Ini bukan melawak ni. Nabi kata Naumus shaimi ibadatun. Tidur orang puasa itu adalah ibadah. Kerana ibadah dapat pahala. Wasantu tasbihun, dan diamnya adalah tasbih. Kalau sebut tasbih ataupun subhanallah, sekali sebut dia pahalanya memenuhi langit dan bumi. Padahal dia tak sebut pun dia diam. Tapi syarat dia puasa. Dapat pahala memenuhi langit dan bumi. Kalau sekali sebut dia ada lagi banyak.
Lagi apa? Wa doa bukan. Wa amaluhum mudha'afun, dan amalan-amalan yang diganda-gandakan lagi pahalanya. Siapa buat amalan sunat dia dapat pahala wajib. Siapa buat amalan yang wajib dia dapat pahala 70 kali ganda. Tak, tak nak. Sekarang ni yang sedang korban lalu ini wajib ke sunat ni? Kejap ni. Wajib ke sunat? Wajib. Kerana menuntut ilmu tu wajib. Majlis ilmu tu wajib kita hadiri. Lebih-lebih lagi ilmu yang kita pelajari ini adalah ilmu yang bakal kita tempuhi. Kita nak melalui perkara-perkara yang kita bincang ni. Pertama sekali nak mati. Siapa tak mati angkat tangan? Yang kedua, alam kubur. Kita akan menempuhi alam kubur. Kemudian ketika kebangkitan akan kita tempuhi juga. Kemudian perjalanan dari kubur ke padang mahsyar. Kemudian di padang mahsyar beberapa perkara berlaku di situ. Itu semua akan kita tempuh. Ini pelajaran yang kita mudah-mudahan kita bersedia untuk menghadapi situasi itu. Di mahsyar macam mana? Langitnya macam mana? Matahari dalam berapa jauh dari kepala? Peluangnya macam mana? Akan kita lalui sebenarnya. Kemudian kita akan melalui peristiwa hisaban. Allah akan hisab kita, cek kita. Kemudian penerimaan suratan. Kita akan diberi suratan amal kita tu. Boleh terima dengan tangan kanan, boleh terima dengan tangan kiri, boleh cucuk dada ke belakang, tembus ke belakang, ambil dari belakang. Mana dah pilih, mana dah. Jadi, ya. Mudah-mudahan kita dapat menerima kitab itu dengan tangan kanan kita, bukan dengan tangan kiri atau bukan dari belakang. Kemudian ditimbang berat pahala ke berat dosa. Kalau berat pahala, layak masuk dalam syurga. Kalau berat dosa, maknya jadi api neraka tu yang bersangatan nyala tu jadi mak dia. Itu timbangan. Kemudian menaiki siratal mustaqim. Kalau lepas mana? Kalau lepas titi siratal mustaqim itu ke mana? Syurga. Kalau jatuh, neraka. Pilih mana dah. Itu yang akan kita lalui. Akhirnya kita masuk syurga atau masuk neraka. Mudah-mudahan kita tak masuk neraka lah. Orang kafir terus masuk neraka. Tak ada cek-cek lagi dah. Di padang mahsyar nanti dah. Di padang mahsyar itu akan dihimpunkan semua manusia-manusia. Selagi ada manusia, daripada Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, kita tak tahu siapa, berdiri di hadapan Allah SWT. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari semua manusia itu berdiri di hadapan Tuhan yang menjadikan alam ini. Berdiri semua itu dipilih, dibariskan kepada 120 barisan. Daripada 120 barisan, berapa baris orang beriman? Yang mencari saya, berapa? 3. Lain itu semua masuk neraka. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam dhumara. Dihalau orang kafir itu masuk neraka jahannam secara berbondong-bondong. 3 baris hanya beriman. Layak masuk syurga, tapi tak masuk lagi. Kau layak. Bila yang 3 baris itu akan dibagi kepada 4 baris pula. Yang 3 baris itu akan dikategori kepada 4 baris. Yang pertama, golongan yang masuk syurga tanpa hisab. Tak cek pun yang masuk syurga. Mudah-mudahan kita masuk golongan itulah. Yang kedua, masuk syurga, tak masuk neraka, tapi kena hisab, kena cek. Kerana dalam dunia ni banyak harta, banyak duit, banyak rumah, banyak emas, banyak binatang ternakan.
Ya, harta yang banyak dia cek satu-satu. Yang cek pula ada yang ringan, ada yang bersangatan. Udah cek, diberi keputusan. Menerima kitab pula. Ada 3 cara dalam kitab. Yang pertama dengan tangan kanan, tanda bagi itu. Yang kedua dengan tangan kiri, itu masuk akhir dulu. Yang ketiga, cucuk dada itu tembus sampai belakang, ambil dari belakang. Itu lagi lama dan neraka. Sampai jadi menerima kita kekal, tapi lama. Neraka namanya sa'ir. Wa yasla sa'ira. Udah lama lepas tu. Baru keluar neraka dan dapat masuk syurga. Karena dia ada iman. Orang yang tak ada masuk neraka, dia akan melalui satu upacara lagi, iaitu meniti siratal mustaqim. Besarnya lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada mata pedang, jauhnya dari tepi ke tepi 15.000 tahun perjalanan, 5.000 tahun mendaki, 5.000 tahun mendatang, 5.000 tahun menurun. Tak lepas masuk syurga, tak lepas masuk neraka. Jadi kita tak mana terpulang, tengok amalan kita dalam dunia bersedia atau tidak. Katakanlah lepas semua masuk syurga. Ada berapa syurga menunggu? Perempuan, ada berapa syurga menunggu? 8. Yang pertama namanya Firdaus, yang kedua namanya Adnin, yang ketiga namanya Ma'wa, yang keempat namanya Darussalam, yang kelima namanya Jannatul Na'im, yang keenam namanya Jannatul Khuld, yang ketujuh namanya Jannatul Jalal, yang ke-8 namanya Jannatul Qarar. Ke-8 syurga menunggu kita. Sebelum masuk syurga, minum dulu. Minum apa? Coca-Cola. Minum apa? Kopi. Teh. Minum dari sungai namanya Al-Kautsar. Ada telaga di pintu syurga tu. Itu untuk umat Muhammad je. Umat lain tak dapat. Dia minum dulu. Udah minum Al-Kautsar tu, panjangnya sebulan perjalanan, lebarnya juga sebulan perjalanan, tingginya pun sebulan perjalanan. Sekali minum air Kautsar tu tidak akan dahaga selama-lamanya. Rasanya lebih manis daripada madu, warnanya lebih putih daripada susu. Sekali minum tidak akan dahaga selama-lamanya. Sampai tanda angkat tangan, saya nak angkat bawah, mana pohon tanda. Itu lagi Al-Kautsar. Kemudian masuk dalam syurga, berbagai-bagai nikmat, makanannya, pakaiannya, kenderaannya, hiburannya, keseronokannya tak tergambar itu syurga itu. Tapi paling baik, paling hebat, paling seronok ialah apabila kita dapat melihat wajah Tuhan kita. Itu yang paling hebat nikmatnya. Berseri-seri muka kita tu. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu muka-muka mereka berseri-seri, gemilang, cemerlang, terbilang. Kerana kepada Tuhan mereka mendapat menelik. Bukan tengok menelik, tengok betul-betul, ready betul-betul. Itu nikmat yang paling besar, nikmat yang paling agung, nikmat yang paling hebat ialah dapat melihat wajah Tuhan kita. Tak ke tanda lemah aja, tanda apa? Sekali lagi, tak ke tanda atas. Kalau tak, lepas ini kan keluar mama, buka tudung, keluar angkut. Dapat tak? Dapat kan? Naik motor, tu satu tudung, gitu. Mengkorang macam lampu je, macam suyuk je. Jadi kerana buat apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang.
Dapatlah surga itu nanti. Karena nak masuk surga syaratnya dua aja. Pertama beriman, kedua beramal soleh. Bila beriman, apa arti beriman? Percaya kepada rukun iman yang 6. Apa arti amal soleh? Buat apa saja ikut cara Islam. Apa saja kita buat ikut cara Islam. Itu namanya amal soleh. Itu mukadimahnya begini. Berita gembira dapat surga. Neraka tetap berlalu nanggungnya. Kita dah cerita dulu bab neraka ya. Untuk ini kita sambung lagi pembacaan kita. Ya, muka surat 219. Betul? 219 bawah sekali. Nabi Daud bernyanyi tajuknya. Jumpa? Betul ke tak? Betul ya. Nak takut salah. Nabi Daud bernyanyi. Nabi Daud ni terkenal dengan apa? Nabi Daud ni terkenal dengan apa? Kemerduan suaranya. Cukup merdu. Dalam dunia dulu, masa zaman Nabi Daud tu belum meninggal dunia, belum wafat, bila dia baca Zabur, kitab yang turun kepadanya namanya Zabur. Bila dia baca Zabur, burung tengah terbang berhenti. Bukan hinggap tau, berhenti di udara tu. Kerana nak mendengar suara Nabi Daud. Punya merdu ya. Tapi apa-apanya suara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Cuma tak dihebohkan, tak diwar-warkan. Kita diajar yang paling sedap suara ialah suara Nabi Daud. Tapi rupanya Nabi kita Muhammad tu 70 kali ganda lebih merdu daripada suara Nabi Daud. Tak kita nak dengar suara Nabi Muhammad. Dalam syurga masuk akan dapat dengar insyaAllah ya. Baca insyaAllah. Nabi Daud bernyanyi, dan sesungguhnya kami telah beri kepada Daud satu kurnia. Satu hadiah, kurniaan. Yang dan merdu suaranya sehingga bila semasa hidup beliau membaca kitab suci Mazmur, kitabnya Mazmur, tapi sebenarnya Taurat dan Zabur ya, Zabur dengan Mazmur. Ataupun berzikir memuji-muji Allah, maka gunung dan burung-burung turut mengikuti suara beliau itu. Firman Allah bagi kabur kita supaya kita yakin suara Nabi Daud sudah. Apa kata Allah? Firman Allah, dan sesungguhnya kami telah beri kepada Daud satu kurnia, satu hadiah, satu pemberian dari kami, yaitu satu perintah. Hai gunung-gunung dan burung-burung, ulang-ulangilah pujian bersama dia, iaitu bersama dengan Daud. Nak puji Allah, puji Daud ya. Ulang-ulangilah pujian bersama dia, sama Daud tadi. Dan kami telah lembutkan besi untuk dia. Besi pun lembut untuk dia. Ya? Tengok ayatnya. Apa ayatnya? Surah apa ni? Surah Sabah. Ya. Ayat 10. Surah Sabah ayat 10. Ni tengok. Ayat 10. 8 jumpa, 9 jumpa, 10. Walaqad atayna Daud minna fadla ya jibalu awbi ma'ahu wa tayr wa alanna lahul hadid. Itu ayatnya. Boleh dengar? Walaqad atayna Daud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wa tayr wa alanna lahul hadid. Quran betul ya? Karena depan saya ini semua Qori'ah belaka. Kata kecil dia tak apa salahnya. Cakap Melayu ni apa saya baca tadi? Apa artinya? Walaqad
beri kepada Daud minna fadla. Itu satu kurniaan, satu hadiah. Ya jibal, apa hadiahnya? Ya jibal wa'awji ma'ahu wa tayr. Kami perintahkan pada gunung-gunung, bukit-bukit dan juga burung-burung. Wa alanna lahul hadid. Ya, dengar, ikut apa yang disabdakan oleh Nabi Daud ya. Itu di syurga tu. Di dunia pun begitu, di dunia pun masih hidup Nabi Daud tu diperintahkan gunung memuji Allah. Diperintahkan burung-burung pun sama-sama memuji Allah. Ikut suara Nabi Daud tu. Dan suara ini sangat merdu. Di syurga lagi dahsyat, lagi hebat ya. Di dalam syurga Nabi Daud diminta untuk menyanyi, memperdengarkan suara beliau yang merdu itu untuk menyempurnakan kesenangan dan kenikmatan dalam syurga itu. Dalam syurga itu Nabi Daud disuruh baca Zabur tau. Mula-mula dipanggil Nabi Musa. Nabi Musa pun diperintahkan suruh baca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Ya Allah, kawan. Apa nama kitab yang diberi kepada Nabi Musa? Termo. Taurat. Dia membaca. Nabi dan Rasul kan suara Ibrahim ya. Sedap tak suaranya? Sedap. Sonok kita dengar ni. Tenggelam dalam keseronokan mendengar suara Nabi Musa. Kemudian dah habis dibaca, turun, duduk Nabi Musa. Dipanggil pula Nabi Isa itu. Diperintahkan Nabi Isa membaca kitab dia yang diturun kepadanya. Apa nama kitabnya? Injil. Sebut itu tu. Injil. Non mati sebelum Injil apa? Ikhfa. Dengar tu. Injil. Dia pun baca. Ya, sedap juga dah. Lepas Nabi Isa dipanggil pula Nabi Daud. Nabi Daud ya. Dia disuruh dia baca kitab yang turun padanya. Apa nama kitabnya? Zabur. Zabur. Dalam bahasa Ibrani, bahasanya Ibrani. Kitab Nabi Musa bahasa apa? Bahasa Qibti. Itu bahasa Mesir tua, Mesir kuno. Nah, kitab Injil bahasa apa? Bahasa Melayu. Bahasa apa namanya? Syriani. Nama bahasanya apa? Syriani. Nabi Daud kitabnya Zabur bahasa apa? Namanya Ibrani. Ibaro al-Indonesia. Ibrani. Kemudian kitab lepas Nabi Daud dipanggil pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk membaca kitab yang diturunkan kepadanya. Apa nama kitabnya? Allah tak tahu namanya. Yang baca tadi apa? Quran. Itu 4 kitab yang ada jenama dibagi kepada 4 orang Nabi. Yang pertama Nabi Musa, yang kedua Nabi Isa, yang ketiga Nabi Daud, yang keempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu ada halayan-halayan. Halayan-halayan macam kota-kota perkelilingan lah. Ini diturun kepada Nabi-Nabi. 10 kepada Nabi Adam, 50 kepada Nabi Syekh, 30 kepada Nabi Idris, 10 lagi kepada Nabi Musa selain kepada Taurat ya. Lagi 10 lagi kepada Nabi Ibrahim. Berapa dah? 1 kepada Nabi Musa, satu lagi tu. Kemudian 1 kepada Nabi Isa, 1 kepada Nabi Daud, lagi 1 kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa semua? Ya Allah. Semua apa? Kitab yang Allah bagi kepada Rasul-Rasul, apa semuanya? 114. Berapa semuanya? 114. Pada Nabi Adam 10. Pada Nabi Syekh 50. Berapa? Dua-dua berapa? 60. Pada Nabi Idris 30. Berapa?
Ya Allah, 60 campur 30 apa? Hah? 90. Pada Nabi Ibrahim 10 apa? 100. Pada pada Nabi Idris ada yang katakan 40. Ada yang bukan 30, 40 ya. Ada yang kata 30, ada yang kata 40. Sebab dia ada persisiran ulama, ada ulama mengatakan 114, ada yang mengatakan 104. Nah, kalau pada Nabi Idris 40, bukan 30 apa? 110 ya lah. Itu pada Nabi Ibrahim 10, berapa? 110. Kemudian satu pada Nabi Musa, satu pada Nabi Isa, satu lagi pada Nabi Daud, satu lagi pada Nabi Muhammad. Apa? 114 ya. 10, 50, sudah 60. Nah, lagi apa? 40, apa? 110 pada Nabi Adam, ada Nabi Ibrahim apa? 110, 1, 2, 3, 4 ya, 114. Nah, ada ulama mengatakan 14. Kalau 30 pada Nabi Idris 14. Kalau 40 114. Jadi yang mana? Ikut mazhab Syafi'i berapa? 114 ya. Ayat Quran. Nah, tapi yang paling kesemua-semua itu semua terdapat dalam kitab Al-Quran Karim, melengkapi seluruh kitab-kitab yang turun kepada Allah kepada semua nabi-nabi seluruh itu. Nah ya, alright. Nah itu cerita kitab. Bagaimana kitab ya? Nah, diriwayatkan oleh Malik bin Dinar. Malik bin Dinar itu seorang sahabat tau. Dia ni dulu mole-molenya dia mencuri je. Ya, dia mencuri je. Mana-mana mencuri. Pada satu malam dia curi. Tapi maknya pesan. Yang pertama, jangan kamu cakap bohong. Yang kedua, jangan kamu tinggal semayang. Nah, artinya dia kalau dia mencuri dia bertanya, nak mana balik? Aku mencuri rumah sana. Oh, kamu tengok orang tu dah jaga. Tak curi rumah dia. Itulah surahnya. Dia tak boleh cakap bohong. Dia sentiasa patuh hormatnya. Pada satu malam tuan-tuannya dia pergi ke rumah tu, tak ada orang apa rumah tu, tidur lah tuan rumah tu. Dia pun kumpulkan barang-barang dalam rumah tu. Kumpul. Dia punya kumpul siap, sudah masuk waktu. Bila masuk waktu, maknya pesan apa? Jangan tinggal semayang. Dia pun terus azan dalam rumah itu, dalam rumah itu. Terus azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai habis. Jaga dalam rumah tu. Tuan rumah tu habis menjaga anak-anak perempuan semua terserah. Jadi azan. Bila bangkit-bangkit, tengoknya barang dah terkumpul. Semayang, dah lepas semayang. Tuan rumah tu pergi jumpa dia. Tuan, terima kasih kerana Tuan menjaga kami. Kerana habis barang-barang macam ni. Terima kasihlah kerana Tuan menjaga kami. Menggerak kami kalau tidur. Kerana habis barang macam ni kita. Malik mana pernah nipu. Dia nipu apa? Menyapu ni kita. Buat tak percaya kita rumah tu. Mana boleh. Kalau kamu mencuri tak ada kena semayang. Itu sudahnya. Tuan tu bagi semua barang lagi coba balik. Dan dari itulah dia tak lagi kepada dia mencuri, sentiasa saja menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Sebelum dia masuk Islam dia begitu kau. Terus yang jadi menjadi sahabat yang hebat. Itu namanya Malik bin Dinar. Ya, faham kata dia tu? Cara Malik bin Dinar, apa kata dia? Malik bin Dinar berkata Rasulullah SAW sesudah kiamat di dalam syurga diperintahkan mendirikan sebuah mimbar. Apa mimbar? Di surau ada mimbar lah. Mana mimbar? Tempat orang baca khutbah namanya mimbar ya.
Yang diperintahkan Rasulullah untuk sebuah mimbar yang tinggi. Lalu Allah perintahkan kepada Daud untuk memujinya dengan suaranya yang baik itu, sebagaimana Daud telah memuji Tuhan di dunia. Esok dia di syurga tu macam tu lah. Dia naik atas mimbar tu, dia pun puji Allah, baca sabur. Seronok ada kita dengarnya so. Perempuan seronok kita seronok dengarnya. Seronok lah. Nak kita nak masuk syurga, syaratnya apa? Dua je. Beriman dan beramal soleh, dapat dengar suara Nabi Daud. Lalu dia memujinya dengan suaranya yang baik, sebagaimana Daud telah memuji Tuhan di dunia. Macam di dunia dulu lah. Berkata Rasulullah, seluruh penghuni syurga bertambah-tambah kenikmatan dengan suara Daud itu. Ya. Itu cerita Nabi Daud. Belum cerita Nabi Muhammad lagi. Lepas itu dia panggil Muhammad. Muhammad pun baca, ya. Apa bacanya? Kitab nama kitab apa? Al-Quran. Macam perempuan baca bagilah. Ya. Dia pun baca. Rupanya suara Nabi Muhammad tu 70 kali ganda lebih merdu dari suara Nabi Daud. Ni ada cerita kitab tau. Bukan lawak. Dia baca surah Al-An'am. Tahu ke surah Al-An'am? Udah baca belum? Mana dia tadarus begini? Udah baca ke belum surah Al-An'am? Surah yang ke-6. Kita udah 15 hari jadi kita tak baca, dah baca dulu kan? Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, tsumma alladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Itu ya, surah Al-An'am. Surah nombor 6. Itu dibaca Nabi Muhammad. Kemudian lepas Nabi Muhammad duduk, Allah sendiri baca dari Al-Quran. Ini jaga akidah. Kerana Allah baca itu macam mana tak tahu. Dia bukan ada huruf, bukan ada suara. Kerana dia bukan ada, dia memerlukan mulut untuk kita, bukan memerlukan lidah untuk kita. Macam mana dia baca? Tak tahu. Jaga akidah. Tapi dia baca, kita tahu, kita sedar. Dia baca surah apa? Perempuan, dia baca surah apa? Kuis beranak begini. Ada 114 buah surah tu. Surah apa dia baca? Seorang tak jawab. Mana kita ustazah? Surah apa? Surah Ar-Rahman. Jilid apa? Surah Ar-Rahman jilid apa? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qist wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam, wal khabzul asfar raihan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu surah Ar-Rahman. Macam mana dia baca tak? Saya tak tahu dengan apa. Kerana dia bukan berhuruf, bukan bersuara, ya. Tapi dia baca, kita tahu. Bertambah ke berkurangan nikmat kita besok? Bertambah lah. Lepas itu baru Allah khabar bertanya kepada kita. Mahukah kamu aku bukakan hijab supaya kamu dapat melihat wajah aku? Siapa tak nak angkat tangan? Nak kampung mana orang tanda? Siapa tak nak tengok Tuhan atau di akhirat? Apa jawab kita? Macam mana jawab perempuan masuk sana? Agak ni sana? Ndok leh. Ya Allah. Kita pun dia pun buka hijab tu apa? Dinding, halangan, tirai macam ni, buka tirai. Nampak? Masa itulah kita dapat melihat wajahnya. Itu yang muka berseri-seri itu. Dalam surah Al-Qiyamah disebut, wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah.
ila rabbiha nazirah. Nazirah artinya pati yang betul. Bukan dia tengok itu dia dah, pati betul aja. Alright. Kemudian lepas itu dalam surga juga terdapat apa? Mengobrol tentang dunia. Apa mengobrol? Cakap Indonesia ni ngobrol tu kan? Sembang. Cerita dunia tu, ya. Kita dunia tu apa ni ya? Kita pergi ke apa? Pekan Langkap tu. Saya ke Rabu pergi ke Langkap. Ada pasar sari. Betul? Bila selesai pergi ke Gajah, ada pasar pekan selesai Gajah. Betul? Di sini ada pekan sari tak? Ni. Di apa? Simpang 4 ni ada pasar Jumaat. Sembang kita beli nasi lemak ya. Sembang di dunia dulu, hal-hal dunia dulu. Itu mengobrol tentang dunia. Jadi bila jumpa member-member di surga besok, sembang dengan mereka. Sama-sama masuk surga, sama dalam dunia dulu ya. Diriwayatkan oleh Ikrimah, seorang sahabat namanya Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anak Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Dari Ibnu Abbas, di surga ada pohon yang luas, pohonnya betul, pokoknya naungannya perjalanan 100 tahun orang berkendaraan. Kalau naik kuda, ya, melalui naungan pokok tu 100 tahun baru habis. Tahu? 1 tahun tahu. Bayang pokok tu, ya, kita naik kuda 100 tahun baru sampai penghujung. Luas ke sempit? Sekali lagi, luas ke sempit? Itu juga ya. Bukan macam pokok royan, 5 minit lepas apa? Keluar lagi kita daripada naungan dia. Ini dah 100 tahun. Mana kedai? Perjalanan 1 tahun orang yang berkenaan. Maka penghuni syurga bercakap-cakap. Artinya beromong-omongan. Beromong-omong. Cakap tu omong lah. Cakap Indonesia tu omong. Cakap orang Jawa omong ya. Ada orang Jawa ni. Orang Melayu pun tahu omong tu apa? Cakap je. Di bawah naungannya itu bagi sebahagian dan mereka yang menarik ialah membicarakan keadaan di dunia ini. Oh, kamu dunia tu yo hebat ya. Naik motor datang je. Hujan pun naik motor juga. Habis basah. Itu cerita. Aku nampak aku naik motor. Saya cerita lah dunia dulu. Dia membelah tahu dia kakak agaknya lah. Dalam surga ada kesedih. Perempuan. Ada ketoya. Ada kemabak. Ada kenyesal. Ada duka cita. Ada ketakut. Ada kebimbang. Ada kemeluat. Ada yang buruk di syurga, perempuan. Ada dah benda yang buruk di syurga? Tak ada. Burung hantu pun cantik di syurga tu. Burung hantu dalam dunia ni cantik ke burung? Ada mana burung hantu ke? Ya Allah, ada tak pernah tengok burung hantu ke? Ada tengok tak? Burung nak opelnya. Takut tengoknya. Syurga tu cantik. Nak dibandingkan dengan dunia ni ya. Dunia ni walau cantik mana-mana pun ya. Bangkit dari tidur bisa mata ada apa? Mata cantik benar mata. Kau telinga ada apa? Tak telinga. Mahal ada juga tak telinga. Kau hidung ada apa? Tak hidung. Tu cium bau sedap. Nyawa ni nampak apa? Tak gigi kuning pun mahal. Dalam perut ada apa? Dalam perut ada apa? Tongnya. Tong apa? Tong tai. Bawa ke pasar raya. Bawa ke pasar sari. Bawa ke mendesak. Bawa ke masjid. Bawa ke sekolah. Bawa ke pejabat. Tong tai dibawa ke sana ya. Itu dunia ni. Tapi syurga tu mana ada tai? Kencing tak ada, tai tak ada. Makan, kenyang. Bila kenyang, jadi apa? Jadi apa? Jadi peluh.
Jadi peluk yang baunya lebih wangi daripada bau kasturi. Tahu apa kasturi? Ya, tak tahu kasturi. Kacang hijau ke kue, lebur-lebur dengan tepung itu goreng ya. Itu kue kasturi. Ini kasturi apa? Ayo wangi yang paling wangi. Nah, paling wangi namanya kasturi. Cakap Melayu je kasturi. Dengan Arabnya miskut ya. Nah, paling wangi dibuat dari lemak kejap. Itu air wangi syurga ya. Peluh itu lebih wangi daripada kasturi. Tak jadi peluh jadi angin. Makan jadi angin. Bokok-bokok dalam ciumnya. Kenapa? Wangi benar. Nah, di dunia ini citra yang depan, yang turun hijau, dia peluangnya macam mana? Orang belakang sana, pensan orang belakang hijaunya. Itu di syurga. Indah ke tanda syurga ni pembuat. Hati kalau anda buatlah apa yang disuruh, tinggalkan apa yang dilarang. InsyaAllah. Itu tadi ya. Mana kita dah hilang. Bercakap-cakap, beromong-omong di bawah naungannya itu. Jadi boleh naungan pokok tadi cakap sama-sama tu. Bagi sebagian dari mereka yang menarik telah membicarakan keadaan di dunia dulu, di dunia ini. Lalu Allah mengirim angin syurga. Angin syurga tu macam malam kan? Dentang-dentang malam punya kuat tu, petirnya, lentornya. Macam tu kan di syurga tu. Yang angin syurga macam mana? Segar, lembut, nyaman. Angin syurga ya. Mengirim angin syurga sehingga bergeraklah pohon syurga itu, sehingga mengeluarkan bunyi yang lebih merdu dari muzik termerdu di dunia ini. Lebih hebat daripada petikan gitar. Siapa? Michael Jackson. Lebih hebat daripada tiupan saxophone. Siapa? Kasim Selamat. Lebih hebat daripada gesekan viola. Siapa? Hamzah Dolmat. Itu muziknya lebih hebat daripada tiupan seruling. Siapa? Rahim Osman. Jadi minat saya tak pernah nengok kan. Suara dia lebih merdu daripada suara siapa? Suara siapa? Lata Mangkista. Lata Mangkista. Lebih merdu daripada suara apa lagi? Saloma. Lebih merdu daripada suara Syarifah Aini. Lebih merdu daripada suara Siti Nurhaliza dan sebagainya. Sehingga mengeluarkan bunyi yang lebih merdu dari muzik termerdu di dunia ini. Diriwayatkan oleh Ibrahim bin Sa'id. Ibrahim itu sahabat ya, bukan Ustaz Ibrahim ya. Dari Sa'id Al-Harisi bahawa di surga ada piano tau, tekan je pengajar ya, yang talinya terbikin dari emas, talinya dari emas, sedangkan badannya dari belian. Talinya lemah, badannya dari belian. Mahal ke murah piano ni? Mahal, tapi kena beli kan? Apa dapat? Free je, Allah bagi semua tu. Yang talinya terbikin dari emas, sedangkan badannya dari belian. Bila penduduk syurga ingin mendengarkan bunyi-bunyian yang merdu, bunyi-bunyian merdu itu Allah kirimkan angin. Tak payah kita nekannya. Angin tu dia nekannya. Allah kirimkan angin. Kemudian dari syurga yang menyentuh piano tersebut, sehingga piano itu tadi mengeluarkan bunyi yang amat merdu. Deng. Pukul 3 pagi. Kemana kalau tu? Hebat kan? Saxophone pun juga. Kalau di surga itu ada begitu ya. Itu di dunia ini. Di dunia ini pun kita sekolah semuanya. Ini kembali di surga ya. Itu dah.
Yang lebih merdu dari muzik termerdu di dunia ini. Diriwayatkan oleh Ibrahim dari Sa'id bin Al-Harisi bahwa di surga ada piano yang talinya terbikin dari emas, sedangkan badannya dari berlian. Bila penduduk surga ingin mendengarkan bunyi-bunyi yang merdu, Allah kirimkan angin dari surga yang menyentuh piano-piano tersebut, sehingga piano tadi mengeluarkan bunyi yang amat merdu dengan irama dan lagu-lagu yang mereka inginkan. Nak lagu apa tahu? Nak lagu sentimental ada, nak lagu rock ada, nak lagu caca ada, nak lagu rumba ada. Apa saja minta aja. Ini cerita segala nikmat-nikmat kesudahannya Allah baca Quran. Kita begini ya. Allah baca Quran gimana? Ini jaga akidah betul. Allah baca Al-Quran. Nikmat pendengaran yang terhebat ialah mendengarkan kalam Allah. Kalam Allah itu perkataan Allah Ta'ala. Yaitu ketika Allah membaca sendiri akan kalamnya, yaitu ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Macam mana dia baca kita tahu. Kita dengar macam mana. Jangan bayangkan apa-apa, kerana hak Allah itu bukan siapa dengan kita. Tapi kita tahu dia tu dapat menikmati itu. Kita telah menikmati akan enaknya kalam Allah itu dibacakan oleh qari-qari kita di dunia ini. Kalau orang baca Quran, contohnya Ustaz Radhi Khabrul Halal, dia baca sedap tak suaranya? Sedap. Atau Qari'ah yang terkenal namanya Rogayah Sulung, bila dia baca seronok dah. Seronok kita dengar bacanya. Lebih-lebih lagi bila Allah baca lagi kita seronok dengarnya. Baik, kita telah menikmati akan enaknya kalam Allah itu dibacakan oleh qari-qari kita di dunia ini, dan bagaimana nikmatnya bila kalam Allah itu dibaca sendiri oleh Allah. Allah baca surah apa tadi? Sudah saya cover di surah apa? Ar-Rahman. Surah yang paling hebat ya. Semua hebat. Tapi Ar-Rahman tu memang hebat lah. Dia bunyi serupa je ujung dia rhyme sama. Ar-Rahman, 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Macam saja bunyi. Itu Ar-Rahman ya. Kemudian diriwayatkan oleh Abu Asyikh dari Saleh ya. Saleh bin Hibbah. Saleh bin Hibbah dari Abdullah bin Buraidah. Abdullah bin Buraidah bahawa penghuni syurga 2 kali sehari masuk menemui Tuhan yang Maha Mulia. 2 kali sehari tu dapat dengan Tuhan, menemui Tuhan yang Maha Mulia. Lalu Tuhan membacakan untuk mereka akan Al-Quran. Tuhan baca Al-Quran untuk kita. Tiap-tiap orang duduk di tempat duduk yang bertatahkan benda-benda berharga. Tempat duduk itu lah, di bawahnya ada mat, ada belian, bertatah tu macam di apa ni, letak ada benda-benda tu ya. Mat lah, belian lah, lagi apa? Zabarjat lah, mutiara, macam ya. Bertatahkan emas dan apa-apa tadi, dan belian. Benda-benda berharga seperti emas, mutiara, berlian dan lain-lain. Tidak pernah merasakan ketenangan. Masa itu cukup ketenangan. Tenang, kita ada persoalan tu. Ketenangan, kesenangan, kelazatan, lazat belaka. Memang lazat penuh semua situ ya. Kelazatan dan kenikmatan yang melebihinya. Tak ada yang melebihi itu. Tenang, lazat, sedap, seronok, tenang, apa lagi? Syok. Tak menambah lagi ya. Itu juga ya. Tak ada yang melebihi dia.
kemudian mereka kembali ke tempat mereka masing-masing dengan perasaan yang demikian puas hatinya sampai keesokannya, sampai keesoknya lagi ya. Begitu ya. Kemudian kenderaan syurga. Ada kenderaan. Ada tokar syurga. Ada tokar tak? Perempuan ada dalam tokar di syurga? Ada dalam motor syurga? Ada dalam basikal di syurga? Apa yang tak ada? Puan-puan, dalam syurga itu ada berapa peratus nikmat Allah? Berapa peratus? 99%. Semuanya nikmat Allah ada berapa peratus? 100%. 99% Allah sediakan di syurga. 1% Allah bagi di mana? Di dunia ni. 1% je yang kita berebut-rebut tu. Yang bertumbuk tahan, tak bertumbuk tahan, marah-marah tahan, berperang tahan, berbunuh-bunuh tahan, dan sebagainya. Berperang pun tahan. Nak merebut 1% tu. Sedangkan 99% lagi Allah sediakan di syurga. Bagi orang yang cerdik, dia tidak yang 99%, dia tidak yang 1%. Tentu tidak yang ke 99%. Kerana terlalu hebat nikmat-nikmat syurga tu. Yang 1% pun tak lalu kita bilangnya. Boleh bilang tak? Itu ada 1% saja dalam dunia ni boleh bilang. Sikit banyak ada nikmat yang Allah bagi. Udara, bangku, kursi boleh duduk atasnya, mata boleh tengok, telinga boleh dengar, badan boleh merasakan, bersama tadi merasa boleh sedap tidak. Jadi 1% tak terbilang. Allah dah kapur. Apa kata Allah? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sekiranya kamu nak hitung nikmat Allah, tiada terhitung oleh kamu. Jadi apa yang tak ada semua ada. 99% lagi. Tengok apa kenderaan syurga. Tengok kenderaan syurga diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Tirmizi perawi hadis yang terkenal ya. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah." Kita betul tu bukan Rasulullah, tak ada Rasulullah. You tu jadi kena A lah. Bila ada ya, memari ataskan huruf terakhir. Ya Rasulullah, adakah di dalam syurga kuda? Ada tak kuda dalam syurga? Dia bertanya Rasulullah, ada kuda? Rasulullah menjawab, mudah-mudahan Allah memasukkan engkau ke dalam syurga. Maka engkau akan mendapat kenderaan berupa kuda. Lagi hebat, lagi besar, lagi laju, lagi cantik, lagi gagah. Masukkan dalam syurga akan dapat kuda yang terbikin dari yakut. Kuda tu bukan daging tau, dari yakut, permata. Kuda tu dari permata, iaitu permata yang termahal. Yakut tu paling mahal lah. Saya dulu ada kencing yakut tu, mahal harganya, 1 lebih, hilang mana pergi tak. Itu tinggal 1 kencing kokoh. Ada orang bagi saya, ustaz bagi saya, hadiah saya, hilang juga. Mungkin dah kosong, tak ada kencing dah. Macam mana di mana jatuh entah. Cincin tu agak lambau sikit. Bila ni tak tahu mana, saya pun tak sedar. Sedar dah tak ada. Ini yakut lagi mahal. Saya beli tu RM120. Cincin yakut. Hilang mana pergi tak ada buat. Ini yang dari hadiah pada ustaz pun hilang juga. Jadi maknanya tak, Allah tak nak saya cincin lah. Belum lagi beli, tak jumpa lagi. Kalau jumpa saya beli yang tu lagi ya. Ini lah, adakah dalam syurga itu kuda? Jawabnya ada ya. Mana kedainya? Kenderaan berupa kuda yang terbikin daripada yakut, iaitu permata termahal, berwarna merah. Warna merah apa tu?
engkau dapat terbang dengannya. Kuda itu boleh terbang. Bukan buat laju dia, terbang boleh. Engkau boleh terbang dengannya. Di dalam surga ke mana-mana saja. Dah terbang. Kalau dah boleh terbang, ada kena ubah. Ada kena mau kereta api. Ada kena panggil Grab. Ada kena panggil taksi. Betul tanya lagi. Lalu bertanya pula seorang lelaki lain, ya Rasulullah, itu betul-betul, ya Rasulullah, Rasulullah ya. Adakah di dalam surga itu unta? Ada tak unta? Berkata Rasulullah, mudah-mudahan Allah memasukkan engkau ke dalam surga dan di dalamnya engkau akan mendapatkan apa saja yang diinginkan oleh keinginanmu. Apa yang teringin ada maka. Dan apa saja yang disenangi oleh matamu. Nak kuda ada kuda, nak unta ada unta. Paling hebat puan-puan, di syurga besok akan dihadiahkan sehelai baju. Semua orang dapat baju. Baju tu ada sayap. Kalau baju sayap, ada kepayah nemu ban, ada kepayah nemu kereta api. Dia sayap. Jadi apa buat? Terbang aja lah. Mana pergi terbang, nak ke Jannatul Naim terbang, nak ke Darussalam terbang, nak Jannatul Firdaus terbang. Tak payah nunggu apa-apa. Itu syurga, nak terbang di syurga. Di dunia ni boleh ke terbang? Tak boleh. Allah tak bagi ke manusia itu terbang. Kenapa manusia tak boleh terbang? Kalau ada manusia boleh terbang, doyan tak ada luhur. Ya ke dah? Ya ke dah? Dia popok dah habis dia tampil dia orang. Burung boleh terbang, apa burung boleh terbang? Kenapa burung boleh terbang? Dia tak ada pula berbekal buat balik. Tengok burung makan betik depan rumah kita tu. Ada dah makan betik? Dia pun patut betik tu makan dah kenyang buatnya. Dia terbang balik ya. Biar kena betik yang apa tu yang dah makan tu tinggal. Kalau orang macam mana? Ingat anak lah, ingat isteri lah, ingat adik-adik lah. Buat bakul orang buat bakul. Sebab itu manusia Allah tak jadikan manusia itu boleh terbang. Kalau boleh terbang, dia marah kata terbang ya. Dia boleh terbang. Dia ambil bom tu terbang. Dalam dekat rumah tu bom tampar. Siapa tahu tu terbang balik. Mana tahu? Ya ke dah? Kalau dia sakit hati dengan satu orang tu. Jadi dia boleh menganiaya orang. Sekarang ni tak boleh terbang. Kena jalan. Bila jalan nampak ada orang. Perlahan apa ni? Pergerakannya perlahan lagi. Kalau boleh terbang, yang apa tu? Sekarang ni kita manusia tak boleh terbang. Burung boleh terbang. Mudah-mudahan Allah masukkan kau dalam surga dan di dalamnya kau akan mendapatkan apa-apa yang diinginkan. Nak unta ada unta, nak kuda ada kuda, nak keldai ada keldai, nak tokoh ada tokoh, nak sayap ada sayap dan sebagainya. Oleh keinginanmu dan apa saja yang disenangi oleh manusia. Dari hadis tersebut dan banyak hadis-hadis yang lain, ya, hadis-hadis lain, hadis itu perkataan Nabi ya, dan hadis-hadis lainnya dinyatakan bahawa dalam syurga ada kenderaan di syurga. Tokoh ada, proton ada dah, ada. Lagi apa? Wira ada dah, ada. Lagi? Lamborghini ada dah, ada. Apa tak ada? 99% lah semua ada. Jadi kenderaan-kenderaan selain kuda dan unta atau yang sebagainya. Maka Rasulullah menerangkan
menerangkan kenderaan surga dengan sebutan kuda dan unta. Masa zaman itu kuda dan unta, sahabat-sahabat mana tak bawa kenderaan lain, bukan ada kapal masa itu, tetapi bukan ada di masa itu, ya. Kalau tobang tak ada lagi. Jadi bila sebut kenderaan itu kuda dan unta itu zaman itu. Nah, itu cerita kuda dan unta yang keluar kata. Kalau zaman kita ni macam-macam lagi. Nah, maka Rasulullah menerangkan kenderaan surga dengan sebutan kuda dan unta yang terbang, terbikin dari permata termahal. Ini menunjukkan bahawa kenderaan itu adalah merupakan pesawat terbang termoden, pesawat terbang yang termoden, yang dapat dan sanggup terbang ke mana saja dalam surga. Nak pergi mana-mana boleh. Nak Jannatul Naim boleh, Jannatul Firdaus boleh, nak Jannatul Darussalam boleh, dan Jannatul Khuld pun boleh. Kemana saja. Apalagi dalam hadis-hadis lain diterangkan bahawa kenderaan itu tidak buang air besar. Kalau kuda dalam dunia ni, berapa ada? Unta dalam dunia ni ada kecil tak? Itu dalam dunia ni esok tak ada buang air besar kudanya. Mana ada tai di surga, mana ada air kencing di surga. Semua suci belakang. Dan tidak buang air kecil, dan tidak pula harus diisi dengan apa? Benzin apa? Minyak. Panggil benzin. Orang Indonesia panggil benzin, ya. Minyak petrol tu. Tak payah isi minyak. Khobah ke mana lagi? Tak ada pula dia potong minyak tengah jalan, mati tengah jalan, tak ada. Elok ke mana lagi, ya. Sesuatu kenderaan yang dapat terbang tanpa benzin dan tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar atau kecil, pastilah merupakan pesawat terbang termoden yang dijalankan dengan kekuatan iradat Allah, atau atom. Allah yang menentukannya. Itu kerana kemudian akan datang kita kata pasar di surga. Ada pasar lah. Di dalam dunia ada pasar lah. Ada pekan sehari lah. Di surga tu ada pasar lah. Pasar apa? Semua ada. 99% lah. Yang ada sekarang ni 1% aja. Esok 99% jual ni. Semua ada. Ada belian, ada intan, ada yakut, ada marjan, ada. Tu pasar, ya. Dia banyak kan? Tukang jual ni apa? Malaikat. Bukan jual pun. Apa buatnya? Apa buatnya malaikat tu? Di pasar-pasar tu banyak. Dia nunggu barang aja. Kita ambil barang saya tuan. Kita pun ambil. Ada bayar duit tak? Ada bayar duit tak? Tidak. Free je. Nak sayap free. Nak makan free. Nak minum free, nak pakaian free, nak baju free, nak kain free, semua free, nak tudung free dan sebagainya. Sudah syukur. Tak ada apa namanya? Tak ada payah beli-beli di pasar. Dalam dunia ni, kalau bawa RM100 sudah. Dalam dunia ni kalau pergi pasar bawa RM100 sudah. Kena udang galah sekilo dah tak cukup duit. Kilo aja dah 70 ringgit. Jadi sebab itu apa namanya? Di surga tu tak ada beli-beli. Ambil je. Apa dah? Nah, sila tuan ambil barang saya. Sila tuan ambil barang saya. Itu akan datang kita baca insya-Allah, ya. Okey. Sekian dulu. Ampun maaf sebelum saya tutup, ada siapa-siapa nak makan hari ni berapa bulan? 26 ya? 25 26? 26 ya, 26. Ada siapa-siapa nak makan? Tak ada nak makan. Setuju lah kira. Ada siapa-siapa nak tanya?
Oh, ate mun pandai lagi. Asal dia jo pandai, asal dia jo dapat, Mana cari hanya ada di surau Ijtimaiyah Sungai Keruk. Nah, karena ngomong lagi pandai-pandai, itu yang ketua saya itu dapat ngomong lagi pandai-pandai mereka. Memang pun ya, kalau semua dapat, ngomongnya pandai mereka. Kalau seorang tak dapat, kalau seorang tak dapat, tu gurunya bingung. Bukan pasal muridnya bodoh, tu gurunya bingung. Tu guru tak tahu maju. Itu yang jadi masalah tu. Baik, sekian dulu. Selamat meneruskan ibadah puasa dan selamat apa? Selamat hari raya